بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وأمينه على وحيه وخليله على ربه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعد عذن بخبر وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أهيئكم أيها أعزائي الطلاب والطالبات وعشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبي لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نأخذ درسا جديد بعد نأخذ أو درسنا في الأسبوع الماضي عن نزول الوحي. فالآن إن شاء الله kita akan ambil tajuk yang baru berkenaan dengan dakwah secara terang-terangan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah naik ke Jabalus Safa dan mengajak penduduk Mekah dan mengiklankan bahawa Nabi kita ini merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Jadi, setelah peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar sekali apa yang telah Ustaz khabarkan kepada antum semua berkenaan dengan Ustaz quote ambil perkataan daripada Waraqah bin Naufal apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa tidak adalah manusia ataupun utusan Allah yang ditemui atau didatangi oleh Namusul Akbar, iaitu malaikat Jibril, kecuali ia akan dihina, diseksa dan juga dihalau daripada kampung halaman. Jadi kelas kita ataupun liqa'una ataupun pengajian kita pada hari ini adalah untuk kita melihat apa yang telah berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diketahui bahawa Nabi ini merupakan utusan Allah Taala yang terakhir yang untuk mengajak orang kafir Quraisy ini daripada sembahan berhala kepada sembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tindak balas daripada orang kafir Quraisy ini sangat luar biasa dan juga tidak dijangka-jangka, di mana mereka mula menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menyakiti mereka yang berada berhampiran ataupun yang menyokong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, malah ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disakiti oleh orang kafir Quraisy Mekah laknatullahi alaihim. Di mana kisah yang masyhur di mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui bahawa orang menjadi rasul Allah Taala di atas muka bumi ini, Abu Lahab. Abu Lahab ni merupakan orang yang tinggal berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sebenarnya sangat menyanjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kan dua putera yang sangat disayangi oleh Abu Lahab ni telah meminang. Abu Lahab ni telah pergi rumah Rasulullah meminang dua puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk puteranya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul, dia panggil anaknya ni, "Wahai anakku, sekiranya kamu sayang kepada ayah, sekiranya nak bertemu lagi dengan ayah, sekiranya kamu nak berbicara lagi dengan ayah, nak ada hubungan lagi dengan ayah, maka hendaklah kamu ceraikan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sampai gitu sekali tahap bencinya Abu Lahab kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, iaitu isteri Abu Lahab ini, hammalatal hatab,
fi jidha hablum min masad. Apabila uh, isteri Abu Lahab ni dengar bahawa ayat Allah Ta'ala telah diturunkan tentang kisahnya, lalu dia pun pergi mencari Rasulullah dalam keadaan marah. Dia ambil satu batu yang besar di tangan dia, lalu pergi cari Rasulullah. Mana Muhammad? Aina Muhammad? Lalu orang Mekah pun bagi tahu Muhammad sekarang ni ada dekat dengan Abu Bakar, berhampiran dengan Kaabah. Lalu isteri Abu Lahab ni datang cari Muhammad. Lihat Abu Bakar As-Siddiq depan Kaabah. Wahai Abu Bakar, aina sahibak? Mana kawan kamu? Mana sahabat kamu? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa itu duduk berhampiran, duduk di tepi Abu Bakar. Lalu Abu Bakar terkejut, terpinga-pinga. Apabila isteri Abu Lahab ni datang tanya, mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Rasulullah duduk di tepinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ammallahu basaraha. Di mana Allah Ta'ala telah menyebabkan dia ni tak nampak. Butakan mata isteri Abu Lahab ni daripada melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu isteri Abu Lahab kata, kalaulah ada Muhammad di sini, nescaya aku nak pukulnya dengan batu yang besar ni. Lalu dia pun berlalu. Itulah dan setelah itu isteri Abu Lahab ni cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak jumpa, lalu dia pun naik atas Jabal Safa. Dia beritahu ke Abu Bakar, sekiranya aku tahu, kamu ketahuilah bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang penyair. Dak tabat yada abi lahabin wa tab, mampu buat rangkap syair. Dia tak percaya Al-Quran, dia kata bahawa Al-Quran itu adalah syair, adalah syair. Lalu dia kata, ketahuilah bahawa aku ini adalah juga seorang syairah, seorang penyair juga. Lalu dia pun naik atas Bukit Safa. Di atas Bukit Safa, lalu dia pun melafazkan beberapa syair untuk menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menggelarkan Nabi kita ini dengan muzammiman, iaitu orang yang keji. Laisa Muhammadan huwa muzammiman. Tak menyebabkan orang kafir Quraisy dengar tu terpengaruh, lalu mereka pun menggelarkan anak-anak kecil, budak-budak nakal di Mekah pada masa itu telah panggil ataupun nasyid mengulang-ulang apa yang telah diucapkan oleh isteri Abu Lahab itu dengan nama muzammiman laisa Muhammadan. Dan Muhammad ni maksudnya orang yang terpuji. Lalu isteri Abu Lahab ni kata Muhammad tu bukan terpuji tetapi muzammiman, orang yang hina, menyebabkan sahabat ridwanullahi alaihim rasa marah. Lalu mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, kamu berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya mereka berhenti daripada menggelarmu sebagai muzammiman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kenapa aku nak marah? Kenapa aku nak marah? Sedangkan walaupun mereka menggelarkan aku muzammiman, orang yang hina, tetapi kalian mengetahui bahawa aku ini adalah seorang Muhammadun, seorang yang terpuji. Abaikanlah mereka. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abaikan? Maknanya tak kisah pun nak gelar Nabi orang gila, orang jahat, orang pemecah belah masyarakat, orang yang hina, orang yang itu, ini dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar tu kerana apa? Kerana apa? Kerana kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam biarlah disakiti, tetapi yang pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat bukan itu sahaja, isteri Abu Lahab ni sangat dahsyat, sangat jahat. Sebab itulah Allah Taala gelarnya sebagai hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Kerana apa? Kerana siksaan yang dibuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Di mana suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pulang ke rumah. Kenapa digelar sebagai hammalatal hatab? Isteri Abu Lahab ni digelar sebagai hammalatal hatab kerana isteri Abu Lahab ni sangat jahat. Disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar waktu pagi. Sebelum daripada matahari naik tu Nabi dah keluar daripada rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila buka pintu, jalan nak melangkah, tiba-tiba terpijak duri yang sangat tajam. Apa dia? Di mana bini Abu Lahab ni telah letakkan hatab yang kayu yang ada duri yang sangat tajam, menyebabkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu malam tak nampak, terpijak duri itu menyebabkan luka berdarah habis.
kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dahsyatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada pun menyakiti mereka, tak ada pun mengatakan benda yang tak elok kepada mereka, tetapi Nabi ini disakiti dengan sangat dahsyat oleh mereka. Bini Abu Lahab ni juga disebutkan bahawa ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada masjid, balik daripada berdakwah, lorong terpaksa lalu rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpaksa lalu rumah Abu Lahab, di mana Abu Lahab dan isterinya ni telah sediakan kayu, telah sediakan apa? Najis, telah sediakan batu di atas sutuh, di atas rumah. Nampak sahaja Rasulullah lalu mereka pun baling wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baling badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis berdarah badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesaat yang lain lagi yang ditempuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengiklankan dakwah Islam ini kepada penduduk Makkah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak balik daripada rumah, nak balik ke rumah daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan sebagainya, di mana orang kafir Quraisy ni telah bernusuk di belakang jidar, di belakang dinding rumah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, lalu je dekat dia tu, lalu dia pun ambil pasir tanah yang ada di Mekah pada ketika tu, lalu baling wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan habis kotor wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ni. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, menangis Fatimah, menangis anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis Zainab, anak puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah ayahnya kotor habis. Ya abati, wahai ayah, apa yang berlaku? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa orang Makkah ini telah menyakiti baginda. Lalu Fatimah pun menangis, Zainab pun menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya abad, ya binti, ya bunayyati, wahai anakku, jangan kamu bersedih, jangan kamu menangis. Sesungguhnya fa innal haqqa ala abik, fa innal haqqa ala abik, sesungguhnya kebenaran itu berada di pihak ayahmu. Sesungguhnya kebenaran itu berada daripada pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu nangis, jangan kamu bersedih dengan apa yang telah dilalui, apa yang menimpa kepada ayahmu ini. Yang penting kamu meneruskan perjuangan ayahandamu ini. Inilah dahsyatnya ujian yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tawaf, situasi yang lain pula. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf Baitullahil Haram. Pusingan pertama masa tu ada Abu Jahal, ada Uqbah ibn Abi Mu'ayth, ada Al-Walid ibn Mughirah dan sebagainya, dan beberapa orang lagi sahabat, beberapa orang lagi orang kafar musyrikin, sahabat kepada Abu Jahal ni duduk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf. Lalu mereka pun mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka suka duk ketawa mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pusingan kedua mengejek lagi, pusingan ketiga mereka mengejek lagi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan beraninya marah kepada mereka, dan akhirnya mereka pun rasa terkejut dengan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Abi Mu'ayth ni adalah orang yang sangat dahsyat, menyeksa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah menceritakan bahawa Uqbah ibn Abi Mu'ayth ini adalah orang yang bersama dengan Abu Jahal mencari Salul Jazur, di mana suatu hari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud salat di depan Kaabah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wahai a'izzai tullab, ustaz suka tak? Dan ini adalah pesanan daripada guru ustaz sendiri. Apabila kita membicarakan berkenaan dengan kisah peristiwa susuk nubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita merasakan bahawa kita bersama dengan Rasulullah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Boleh bayang tak kalaulah kita sedang membicarakan berkenaan dengan penyaksaan yang dilalui oleh
junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh kita merasakan bahawa kita berada sama, berhampiran ataupun berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Ustaz Anak antum merasai di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di depan Kaabah. Tiba-tiba ada 6 orang kafir Quraisy yang sangat celaka ni duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Lalu mereka kata, siapa sini yang nak pergi ambil? Abu Jahal kata, tak, Fir'aun hazal zaman. Abu Jahal kata bahawa siapa nak pergi ambil? Aku lihat masa nak balik tadi, ada unta yang mati kerana bunting. Mati kerana tak boleh nak beranak. Ada. Jadi siapa boleh ambil Salih Jazur? Salih Jazur ni kena belah peluk perut unta tu, lalu keluarkan najis, keluarkan air janin yang ada dalam perut ibu unta tu, lalu letakkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu si celaka Uqbah ibn Abi Mu'ayth ni telah pergi ambil benda yang sangat busuk itu, lalu diletakkan di atas tengkok Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu nak bangun, tak mampu nak angkat kepala daripada sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis ni adalah Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud mengatakan bahawa aku tak mampu nak tolong Nabi Muhammad, tak mampu nak pergi dekat. Kerana apa? Kalau aku pergi tolong, masa tu kami minad dha'afa, daripada orang yang lemah, nescaya aku akan diseksa dengan lebih dahsyat lagi. Mereka 6 orang yang melihat Rasulullah tidak boleh nafas, tak boleh nak bangun, dalam keadaan penuh kotor itu, mereka ketawa. Disebutkan bahawa mereka ketawa hinggakan mereka jatuh guling atas tanah. Suka hati sangat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti gitu. Dan siapa yang mari tolong Nabi? Dikatakan bahawa Zainab bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat daripada jauh orang duk ketawa, apa dia tu? Lalu Zainab pun datang. Bila tiba-tiba dekat tiba-tiba melihat ayahanda yang dikasihi, disayanginya itu dalam keadaan separuh mati dah, tidak mampu nak angkat kepala kerana Salih Jazur, unta, mayat unta, anak unta duduk atas tengkok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zainab pun tolak sambil menangis ni, tolak benda tu, hinggakan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basah habis dengan najis. Dan Zainab pun kata, ya abati, wahai ayahku yang tercinta, doakan mereka kecelakaan mereka. Masa tu mereka tak habis lagi ketawa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan berdoa, Allahumma alaika Quraisy, Allahumma alaika Quraisy, wahai Allah Taala, aku serahkan orang Quraisy ini pada mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam turunkan tangan. Lalu Zainab kata, ya abati, tak cukup lagi, doakan untuk mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun angkat tangan berdoa, ya wahai Allah Taala, engkau timpakanlah kecelakaan kepada Abu Jahal, kepada Uqbah ibn Abi Mu'ayth, kepada Al-Walid ibn Mughirah, kepada 6 orang yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeksa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan kecelakaan buat mereka. Dan Ibn Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini berkata, tidaklah aku melihat dalam perang Badar setelah 10 tahun, setelah beberapa belas tahun daripada peristiwa tersebut, aku melihat semua 6 orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dengan penuh hina, dihumpang ke dalam telaga Badar kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan apa yang menimpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaling dengan batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina. Hinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan di suatu lorong, maka budak-budak nakal di Mekah pada ketika itu akan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang tidak layak bagi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika mana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu melihat orang riuh rendah di pasar Mekah Al-Mukarramah, di bandar Mekah Al-Mukarramah, ada lebih kurang 30-40 orang duk kerumun satu tempat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ni tubuh dia sangat kurus. Abu Bakar ni orang yang sangat kurus, dah kurus kering.
Tak ada isi pun. Tapi seorang apa? Seorang businessman yang sangat berjaya. Abu Bakar ni melihat orang kafir Quraisy ni sedang duk kerumu sesuatu. Menyebabkan tiba-tiba dia pun tanya, apa yang berlaku tu? Lalu mereka pun kata, orang kafir Mekah sekarang ni sedang memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bila dengar bahawa Rasulullah, sahabat karib Abu Bakar, beliau juga dan juga merupakan utusan Allah Ta'ala, bila dengar bahawa Nabi ini sedang disakiti, lalu dia dengan berani dalam keadaan orang kafir Quraisy yang dalam keadaan penuh marah tu sedang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pukul kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan masa tu tak ada orang pun berani. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila ditanyakan man huwa asja'un nas, siapakah orang yang paling berani sekali dalam Islam ni? Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab bahawa orang yang paling berani sekali di atas muka bumi ini, sama ada daripada kalangan sahabat ataupun seluruh manusia ini, tidak lain tidak bukan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana di saat manusia, semua sahabat tak berani menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar yang kecil, yang kuruh kering tu, dengan penuh berani kata, buka jalan, buka jalan. Dah, buka jalan, menyebabkan orang ia tolak habis orang kafir Quraisy yang sedang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada ketika itu, dengan penuh berani, Abu Bakar kata, jangan kamu sekali-kali menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu mari orang kafir kata, Abu Bakar celakamu ni. Lalu mereka pun tumbuk Abu Bakar hingga terguling Abu Bakar di atas tanah. Dah, lalu mereka pun kata, Abu Bakar kata, kamu pukul aku, jangan kamu menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan orang kafir Quraisy masa tu tengah menyeksa Nabi, beralih kepada Abu Bakar bin Siddiq. Lalu mereka pun membedal, memukul, memijak, menumbuk Abu Bakar dengan sangat dahsyat. Marilah si celaka Uqbah ibn Abi Mu'ayth ni bawa seliparnya yang sangat keras tu, selipar kayu dah. Lalu memukul wajah Abu Bakar bin Siddiq hingga penuh lebam. Dan akhirnya Abu Bakar ni dibelasah sehinggakan pengsan. Menyebabkan kaum Bakar ini usung Abu Bakar ini Siddiq ni dah. Selepas daripada mereka belasah tu, orang kafir pun lagi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat sangat tenang. Begitu juga dengan Abu Bakar ini Siddiq, lebih tenang lagi yang dilalui oleh lebih tenang lagi dalam peristiwa tersebut. Lalu keluarganya pun mengusung, seolah-olah usun Abu Bakar itu sebagai seorang mayat dah. Dan keluarga dia kata, sekiranya Abu Bakar meninggal dunia syahid dalam peristiwa ini, nescaya kami akan memerangi orang kafir Mekah yang menyakiti Abu Bakar ni Siddiq ni. Diceritakan bahawa masa tu Abu Bakar dipukul hingga kan orang tak tahu mana mata, mana hidung, mana mulut. Wajah Abu Bakar ni bengkak habis. Tak ada muka manusia dah. Hingga kan tabib kata, bagi masa Abu Bakar ini 3 hari sahaja. Sekiranya Abu Bakar ni dalam masa 3 hari, lepas 3 hari tak sedar, koma, nescaya tidak ada harapan dah untuk hidup di atas muka bumi ni. Mati dah Abu Bakar ni. Dan keluarga Abu Bakar ni telah siapkan senjata perang untuk memerangi orang Mekah yang telah menyakiti Abu Bakar ni ataupun ahli keluarga mereka ni. Selepas 3 hari, diletakkan ubat dan sebagainya, akhirnya Abu Bakar pun tersedar. Bila sedar, apa soalan pertama yang ditanyakan oleh Abu Bakar ni? Abu Bakar bila sedar sahaja, tengok keluarga dia di sebelah kanan, isterinya, sebelah kiri ahli keluarganya yang lain. Soalan yang pertama keluar daripada mulut Abu Bakar pada dia, kaifa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tengok cinta yang hakiki, cinta yang sebenar, iman, cinta, kasih sayang yang bukan buat-buat, tetapi
kecintaan yang sebenar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Lalu, wahai Abu Bakar, kenapa kamu nak sibuk tanya tentang Muhammad? Kamu tanya dirimu dulu. No, 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 no. Abu Bakar kata, tak penting. Yang penting dalam hidupku adalah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun menjawab bahawa kami pun tak tahu. Kami duk sibuk nak jaga kamu ni selama 3 hari. Kamu koma ni, wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar kata, wahai sahabatku, wahai isteriku, kamu pergi jumpa dengan Fatimah binti Umar. Dah, Fatimah binti Umar. Fatimah ni Umar Al-Khattab ada seorang Fatimah anak ataupun adik Umar Al-Khattab, Fatimah Al-Khattab. Kamu pergi tanya Fatimah Al-Khattab. Masa tu orang tak tahu lagi Fatimah ni adik Umar, tak silap ustaz, merupakan telah memeluk agama Islam. Pergi tanya. Lalu isterinya pun pergi jumpa dengan Fatimah. Fatimah kata, aku tak tahu. Tapi suamiku ni nak jumpa juga dengan kamu, wahai Fatimah. Lalu Fatimah pun datang. Abu Bakar pun bagi tahu, wahai Fatimah, isteriku ni bersama dengan kita semua. Ceritakanlah kepada aku berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah kata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi bertahan dengan seksaan yang telah dibuat ataupun pukulan yang peristiwa yang berlaku 2-3 hari lepas Nabi SAW tidak ada apa-apa, hanyalah luka biasa sahaja. Lalu gembiralah, tersenyumlah di wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun badan Abu Bakar ni masih lagi bengkak, masih lagi luka, masih lagi sakit badan Abu Bakar ni. Lalu Abu Bakar kata, wahai keluargaku, tolong papa, nak berjalan tak boleh, tolong usung aku untuk aku bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok siapa gitu sekali Abu Bakar dah sayang sungguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar pun dipimpin, diusung, diiring oleh keluarganya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila melihat Abu Bakar, Nabi menangis. Tak melihat, mata bengkak, ada hidung tak nampak jadi hidung, mulut dekat mana, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan peluk Abu Bakar. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyapu kepada Abu Bakar, bersabarlah wahai Abu Bakar, sesungguhnya kita berada di jalan yang benar. Insya-Allah kita akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun luka juga dalam peristiwa tersebut. Tetapi melihat sahabatnya ini yang mempertahankan dengan sepenuh hati, mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa demi agama Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Abu Bakar didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesejahteraan dan umur Abu Bakar ni dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kan melihat kewafatan Rasulullah dan meneruskan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun. Itulah sebahagian daripada siksaan yang dilalui oleh tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang mendampingi Rasulullah, yang menyokong dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah sebahagian sahaja yang Ustaz ingin kongsikan, bahawa perjuangan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat suatu masa dahulu tidaklah mudah. Rintangan yang dilalui sangat dahsyat. Kita hari ini tidak disakiti pun, tetapi kita tak ada usaha untuk menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak berusaha pun untuk mengaplikasikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diejek pun, kita tidak dihina pun, kita tidak diperlekeh pun. Kita malah jauh sekali disakiti untuk mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita hari ini masih lagi jauh daripada sunnah Nabi, jauh daripada pedoman Rasulullah, jauh daripada hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan yang penuh mulia ini,
di saat yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama berazam untuk menambahkan kasih, sayang, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bagaimana? Dengan mengamalkan segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan segala suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menjauhi segala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, qala Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya Rasulullah SAW, wahai Muhammad, katakanlah kepada sahabatmu bahawa sekiranya kalian semua menyintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutlah daku, ikutlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.